Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Hari ini cikgu akan bincangkan tentang kemahiran 5.2.1, iaitu jika kita merujuk kepada buku teks tahun 3 Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 69. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang kata dasar, kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Baik, sebelum kita rujuk pada buku teks, cikgu nak terangkan dahulu apa yang dimaksudkan dengan kata dasar dan juga kata berimbuhan awalan serta kata berimbuhan akhiran. Baik, sebelum itu cikgu terangkan apa yang dimaksudkan dengan kata dasar. Baik murid-murid ya. Kata dasar ialah kata asal. Okey. Baik, mungkin murid-murid kurang jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan kata asal. Baik. Kata asal ialah perkataan yang boleh berdiri sendiri. Okey. Maksud perkataan yang boleh berdiri sendiri di sini maksudnya perkataan itu bermaksud ataupun mempunyai maksud. Sebagai contoh, masak. Okey. Murid kita tahu apa itu masak. Masak ada beberapa maksud. Pertama, masak perbuatan yang dilakukan di dapur. Masak buah yang telah cukup ranum dan boleh dimakan, sedap rasanya. Juga masak dengan tabiat manusia. Itu maksud masak. Manakala kura. Kalau kita sebut kura, kura tak ada maksud. Ya murid-murid, kura perlu digandakan, diletakkan tanda sempang dan tulis sebanyak 2 kali menjadi kura-kura baru bermaksud. Jadi ini menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan kata asal. Maksud kata dasar ialah perkataan yang boleh berdiri sendiri. Maksudnya jika perkataan itu seperti masak ialah kita panggil kata dasar. Tetapi jika kura bukan kata dasar. Kenapa? Kerana kura tidak boleh berdiri sendiri. Okey, jelas ya setakat ini? Seterusnya, kata dasar juga diklasifikasikan sebagai perkataan yang boleh menerima imbuhan. Okey, baik. Maksudnya di sini, kata dasar tadi, contoh masak tadi, kita boleh tambahkan imbuhan menjadi satu perkataan yang lain. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan dengan menjadi perkataan yang lain? Baik, di sini cikgu nak terangkan pula tentang proses pengimbuhan. Okey. Berbalik kepada kata dasar tadi, cikgu terangkan boleh menerima imbuhan. Ini kita panggil sebagai pengimbuhan. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan pengimbuhan? Pengimbuhan ialah pengubahan bentuk dan maksud perkataan. Okey, penerangan ini murid jangan susah hati. Pengubahan bentuk maksudnya kita tambahkan perkataan pada kata dasar, itu sahaja. Murid jangan susah hati, maksudnya berubah pula bentuk perkataan itu tidak. Dan maksud perkataan. Ini yang kita perlu jelas. Kerana kata dasar apabila telah ditambahkan pengimbuhan, maksudnya akan berubah. Ya, baik. Secara mudahnya, proses pengimbuhan ni ada terbahagi kepada 4, ya, iaitu apa yang dipanggil sebagai imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Okey, baik. Cikgu ambil contoh satu kata dasar di sini yang mudah. Contohnya ialah perkataan curi. Okey, murid-murid nampak perkataan curi di sini ya. Perkataan curi ini, tengok ya, cikgu tambahkan imbuhan men di hadapan. Mencuri telah menjadi kepada satu perbuatan. Murid nampak tak ya? Dah jadi satu kata kerja. Asalnya curi tadi mengambil barang. Mencuri ialah perbuatan mengambil barang. Itu maksud mencuri. Okey. Cikgu tambahkan imbuhan awalan lagi, pen dan curi. Bila cikgu tambah pen dan curi pula, maksudnya ialah orang yang melakukan perbuatan mencuri itu. Maksudnya sekarang maksudnya berubah. Merujuk kepada orang pula. Okey. Masih kata dasar yang sama, iaitu curi. Tetapi cikgu tambahkan imbuhan an di belakangnya. Jadilah curian. Curian merujuk kepada barang yang dicuri.
ataupun hasil curian, barang yang dicuri, barang curian. Okey, baik. Seterusnya pula, cikgu tambahkan imbuhan di hadapan, iaitu di awal kata dasar dan di akhir kata dasar menjadi kepada kecurian. Baik. Kecurian pula merujuk kepada situasi ataupun keadaan. Okey, baik. Seperti yang cikgu terangkan tadi, kata dasar pengimbuhan ini ada 4 proses secara umumnya, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Tapi murid jangan susah hati, hari ini kita cuma nak merujuk kepada 2, iaitu awalan dan akhiran. Baik. Setakat ini cikgu harap murid faham, ini mudah saja ya. Baik. Tanpa cikgu tak nak murid keliru, jadi mudahnya cikgu ambil terus daripada contoh perkataan curi yang cikgu gunakan tadi. Baik, apa yang dimaksudkan dengan awalan? Yang dimaksudkan dengan awalan ialah imbuhan itu diletakkan di hadapan kata dasar tadi. Okey. Mencuri tadi. Men itu ialah imbuhan awalan, curi ialah kata dasarnya. Inilah yang dimaksudkan dengan imbuhan awalan. Begitu juga dengan pen. Pen tadi imbuhannya di hadapan ataupun di awal sebelum kata dasar. Okey, jelas murid-murid ya. Begitu juga dengan semua imbuhan-imbuhan yang murid-murid pernah belajar di dalam kelas dan di sekolah, yang mana letak di hadapan boleh digabungkan dengan kata dasar, itu tergolong dalam imbuhan awalan. Baik, seterusnya cikgu sambung tentang akhiran. Akhiran kita ambil juga contoh yang ini murid-muridnya. Curian. Daripada kata dasar curi tadi, cikgu tambahkan imbuhan an di belakang. Jadi, jadilah imbuhan akhiran. Baik ya. Fokus kita pada hari ini untuk memahamkan murid tentang imbuhan awalan dan akhiran. Walau bagaimanapun, cikgu terangkanlah serba sedikit tentang apitan sebab contoh dah ada di sini. Cikgu masukkan juga, cikgu terangkan serba sedikit apa itu tentang imbuhan apitan. Imbuhan apitan adalah imbuhan yang kita tambahkan pada awal dan di akhir kata dasar. Ini dia. Kita tambahkan di awal dan di akhir kata dasar. Inilah yang dimaksudkan dengan imbuhan apitan. Manakala secara cikgu terangkan secara umum dahulu, apa yang dimaksudkan dengan sisipan ialah imbuhan yang diselitkan pada kata dasar. Baik. Imbuhan sisipan ini melibatkan EL, ER dan EM. Baik. Untuk mudah faham, cikgu ambil satu kata dasar iaitu gigi. Seperti yang kita tahu, gigi. Cikgu selitkan ER di situ, gerigi. Nampak tak murid? Cikgu tambahkan ER di situ. Gerigi ialah permukaan ataupun bucu ataupun sudut yang tidak rata. Itu maksud gerigi. Jadi, cikgu harap murid faham tentang pembelajaran hari ini, iaitu kata dasar dan imbuhan awalan serta imbuhan akhiran. Baik, jadi setakat ini dahulu untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.